laki-laki bercakap dengan bahasa yang tidak sama dengan orang perempuan. Orang perempuan macam Datuk kata, kalau jumpa asyik nak cerita je. Memanglah, orang perempuan kalau 4 orang jumpa, macam mana kita tengok 4 orang bercakap, tak tahu siapa dengar. Seorang ni bercakap, iyalah, I pun, I ni cerita kat I juga, you dengar cerita I. Sama-sama, kalau cakap telefon ni dua-dua bercakap, tak tahu siapa dengar. Tapi cara dia mendengar ialah dia buat kerja 2 dalam 1, sambil bercakap sambil mendengar. Dia bercakap tapi dia dapat mendengar dalam dia bercakap. Tapi orang lelaki lain. Kalau 4 orang, seorang bercakap, seorang diam. Seorang lagi bercakap, seorang diam. Maka bila lelaki dan perempuan bercakap, maka menjadi masalah. Bila suami bercakap dengan isteri, isteri pun bercakap balik. Suami kata, ni boleh tak diam I nak bercakap ni? You boleh dengar tak I nak bercakap ni? I dengar lah I kena bercakap ni. Bila isteri cakap dengan suami, suami tu diam. Bang dengar tak I tengah cakap ni? Abang dengar tak? Yelah bang dengar lah, abang diam ni. We speak different language. Berbeza cara kita bercakap tu. Tu yang kadang-kadang kita terpaksa memahami perbezaan ini supaya mencari, seperti kata Cik Azati, titik pertemuan. Ya berbeza. Cuma orang lelaki ni sedap perhati, dia banyak cakap belum kahwin je lah. Belum kahwin. Nak keluar tak Fani? Nak keluar tak? Perempuan juga sepatah je. Boleh juga. Nak makan apa? Kita keluar nak makan apa? Nak makan pizza ke? Nak makan Kentucky ke? Nak makan apa? Apa-apa je lah. Lepas kita makan, kita nak pergi mana? Kita nak pergi jalan-jalan ke? Kita nak balik kuliah ke? Ikut you lah. Sikit je cakap. Tapi kalau dah lepas kahwin, kita lah yang banyak cakapnya. Bang, apa tak tengok ke bang? Ni I dah tak ada baju ni. Betul you kata 5,000 baju I, tapi I memang tak cukup. I dah pakai baju ni, orang dah nampak dah. Suami cakap, yelah. Tak kerti nak cakap dah. Heran dia. Sebab we speak different language. Bagaimanapun jika kita memahami perbezaan ini, tidak timbul soal konflik kerana kita faham bahawa kita berbeza. Ya Cik Aziz? Wallahualam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan buka lagi peluang kepada anda untuk mengukakan soalan. Kalau boleh, silakan. Pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainul Alam bin Yaakob dari UKM. Soalan ni saya tujukan kepada Datuk Dr. Fadilah. Okey, wajarkah pelajar siswa-siswi memilih pasangan SMS? Okey, bagaimana jika pasangan dipilih oleh ibu bapa? Biasanya pada pilihan keluarga sekufu atau mungkin tidak. Okey, terima kasih. Terima kasih. Ada yang silakan. Assalamualaikum. Saya Nurul Mariam Hussein, seorang mahasiswi daripada Universiti Putra Malaysia. Couple yang macam berlainan agama dan bangsa, kebanyakannya dia tidak berpanjangan. Kahwin pun berpisah. Jadi, apakah cara-cara pergaulan dan langkah-langkah yang perlu diambil supaya hubungan itu kekal sehingga ke akhir hayat? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maizatul Akmal binti Daud daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Soalan saya, adakah cukup sekadar mendiamkan diri ataupun berdoa ataupun walaupun sudah berusaha tetapi tak ada tindak balas kepada dia? Itu je. Terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir, sila yang depan. Assalamualaikum. Saya Nohayati Mustafa dari Taman Setiawangsa. Saya nak tanya Ustaz Dr. Fadilah Kamsan. Apa pendapat Ustaz jika seorang wanita itu mendapat pasangan yang lebih muda daripada beliau? Okey, terima kasih. Siapa dulu, Datuk? Silakan. Rentetan ataupun soalan tu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apalah ya, kita lelaki memang mengalahkan. Baik, Zainal Alam UKM ya. Bagaimana nak jaga hati dan nak besarkan hati, takut-takut kecil hati, so bagaimana nak besarkan hati. Nabi SAW menyebut ya dalam sebuah hadis yang mafhumnya berbunyi, barang siapa yang maafkan semua orang sebelum tidur tiap-tiap malam, Allah buka pintu syurga, tutup pintu neraka dan buka pintu-pintu rezeki. Itu semua menceritakan bahawa hati kita akan bertambah besar.
Ya, artinya dengan rezeki itu macam-macam bentuk rezeki lah. Ya, so dengan maafkan semua orang. Maaf ya, saya suka buat survey. So di mana-mana saya beri ceramah saya akan survey. Berapa orang yang telah maafkan semua orang setiap malam sebelum tidur? Saya dapat di Malaysia 1 hingga 3% saja orang yang maafkan semua orang sebelum tidur. Dan ini sebenarnya satu cara untuk menambat hati bakal pasangan. Maafkan semua orang sebelum tidur, maka insya-Allah bakal pasangan akan mudah tertarik ke kita. So itu satu cara yang besar untuk membesarkan hati. Of course kita boleh cuci hati dan besarkan hati dengan Al-Quranul Karim, istighfar, sedekah, ya, bersangka baik, maafkan orang, minta maaf, doakan orang, doakan guru, doakan kawan-kawan, doakan semua orang satu dunia. Ini contoh-contoh untuk membesarkan hati. Wallahualam. Okey. Dan tentang nak sepupu-sepupu ni biarlah ustazah agak dia bidang kufu, ya. Lepas tu siswa-siswi pasangan SMS ataupun pilihan ibu. Sebenarnya jodoh kita datang dari berbagai-bagai cara. Ada orang yang laki-laki mencari perempuan, ada orang perempuan mencari laki-laki, ada orang sama-sama mencari. Malahan kata orang yang bijak pandai dalam bidang ini, sebenarnya kalau nak tahu kan bakal jodoh kita, kadang-kadang ya Allah bagi kita gambaran yang sangat istimewa. Bila-bila bertemu kali pertama, kita buat benda yang sama. Dia berdiri, kita berdiri, dia duduk, dia duduk. Jadi kita nak pandang dia, dia pandang kita. Kita nak ke bilik air, dia pun sama nak bilik air. Ada harapan itu jodoh kita. Jadi kalau nak temu jodoh, ikut aja perempuan tu. Dia nak buat apa, you buat. You buat. Jadi ada harapan, apa mudah aja sebenarnya. Tapi ini namanya gerak batin yang serentak. Mungkin ada keserasian roh, seperti yang disebut oleh Datuk Masyitah tadi. Ya, so mungkin orang tua gerak batinnya hebat. Apatah kali orang tua kita yang telah banyak berdoa, banyak berzikir, banyak solat taubat dan tak tinggal solat, maka pilihan orang tua biasanya terbaik. Walaupun nampak pada awalnya tidak begitu serasi dengan kita sebab tak kenal maka tak cinta. So biasanya pilihan orang tua yang terbaik. Sebab orang tua melihat dengan matanya, melihat dengan batinnya, melihat dengan imannya. Dan orang muda biasa melihat dengan matanya sahaja. So saya tidak mengatakan bahawa tak boleh pilih sendiri. Saya mengatakan bahawa of course kebanyakan orang pilih sendiri. Tapi kalau ada pilihan orang tua, biasanya membawa keberkatan. Ya. Yang lain, cinta selepas kahwin adakah lebih baik atau doesn't matter lah sebenarnya. Ini sebenarnya berkaitan dengan soalan yang di bawah tadi mengatakan bahawa terlampau kenal sangat, ya, tak ikut cara timur sampai terlalu kenal before marriage. Ini saya gabungkan sekali soalan Nur Hafizah Hamzah dengan soalan Nurul Marian Husin. Dua makhluk yang sama dia mencita rasanya. So sebenarnya ini pun satu perkara yang relatif. Sebab masing-masing punya nasib. Ada orang dia kahwin dulu baru bercinta. Fine, no problem. I've met cases like that. Ya, ada seorang kawan saya tu, ya. Dia tak kenal isterinya, tapi dipilih oleh mak bapak, dia pun menikah dan elok cantik, ya. So dia nak cerita pun susah ni, budak-budak belum kahwin ni, ya. Jadi dia ada malam pertama tu letak bantal, ada 4 bantal di bubur tengah-tengah, ya. Jadi dia pun macam mana nak buang bantal ni. Dia seminggu lah baru bantal hilang. Seminggu baru bantal hilang. Tak faham sudah, ya. Okey. So cantik tu. Lebih Hindustan dari Hindustan. Ini Dr. Masyitah pun tak mengalami lah. Sebab dia setuju, dia terus angguk tu tadi. Oh, saya seronok tu cerita tu tadi, ya, sebenarnya. So adakah cinta selepas kahwin better than before? It is not necessary so. Banyak juga kes yang saya terima bila berkahwin atas pilihan orang tua, mereka sering bergaduh sebab tidak ada keserasian. Banyak kes yang saya, banyak adalah lebih daripada 10 kes lah. Ini secara langsung menasihat atau mengkaunsel kes-kes yang bergaduh sehingga bercerai, nak bercerai, sudah bercerai, nak rujuk balik, kes-kes yang berkahwin dahulu baru bercinta. So of course lah, sebab kes berkahwin dahulu baru bercinta sedikit, jadi bila 10 kes means very very high percentage. Kes yang cinta dulu baru kahwin majority. Jadi kalau ada berlaku, the percentage is very small. So itu kena lihat secara relatif dan secara absolute, ya. Jadi pada saya itu terpulang pada nasib masing-masing dan ketentuan Allah. Jangan risau. Either way is. Couple berlainan agama, berlainan bangsa tak kekal. Macam mana nak kekal mereka? Itu sebabnya kalau untuk mereka yang nak berkahwin berlainan bangsa, ya, biasanya aku satu agama. Ya, satu agama, selepas mereka akan bertukar agama dan sebagainya. Kita tak boleh kahwin dengan orang yang tidak satu agama dengan kita. Alright? So of course lah, memang banyak dia punya ujian. Saya banyak berjumpa dengan kawan-kawan saya yang berkahwin lain bangsa.
Ya, termasuk sepupu saya. Sepupu saya juga berkahwin dengan lain bangsa. There are two couples and two nephews of mine.